Baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya marilah kita teruskan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memberi izin, ruang dan peluang kepada kita untuk kita meneruskan perkongsian kita. Kita sama-sama mengambil manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan ambil manfaat daripada saya, dan saya pun ambil manfaat daripada tuan-tuan dan puan-puan, dengan erti kata kalau tak ada orang tengok, tak dapatlah saya pahala. Dan kalau ada orang tanya, kita pun kalau benda yang kita tak tahu, kita boleh cari untuk tambah ilmu kita. So setiap daripada kita saling memerlukan antara satu sama lain. Lalu kerana tu Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa al-insanu madaniyun bi tabi'ihi. Manusia ni secara semula jadi, dia fitrah dia memang memerlukan kepada orang. Tak ada orang yang kata aku boleh hidup sendiri, aku boleh hidup seorang. Tak ada. Dia saling memerlukan. Dan rahmat Allah Ta'ala pada kita, antara nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita, Allah tak jadikan kita pun muncul macam tu, tapi Allah jadikan kita daripada keluarga. Ada ibu, ada bapa, ada adik-beradik, dan kita ada kawan-kawan, kita ada ahli keluarga, yang mana mereka ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, bila mana Allah Ta'ala jadikan kita bermasyarakat, maka kita ambil benda-benda faedah-faedah yang baik, yang nikmat-nikmat yang baik yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita dengan masyarakat ni. Contohnya, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ajak orang kepada kebaikan dan cegah orang daripada kemungkaran. Lalu kita pun susah nak cari siapa dia yang kita nak cegah daripada kemungkaran, siapa dia orang yang kita nak ajak kepada kebaikan. Lalu bila mana kita ada ahli keluarga, kita ada sahabat-sahabat, maka kita ada peluang. Kita ada peluang untuk buat kebaikan. So ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lalu insya-Allah hari ini sambil kita menunjukkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung lagi bacaan kita dan perkongsian kita dalam surah yang seterusnya. Kita dah selesai daripada surah Al-Buruj. Surah selepasnya adalah surah At-Tariq. At-Tariq. Lalu macam biasa, sebelum kita terangkan tentang surah At-Tariq, kita akan baca dulu surah ini sama-sama insya-Allah. At-Tariq. At-Tariq surah apa? Samai wat-Tariq. Okey, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-Tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Okey. Baik. Itu surah At-Tariq. Apa makna At-Tariq? At-Tariq adalah semua benda yang berjalan di waktu malam. Itu adalah tariq. Macam contoh kalau kita dengar orang Arab sebut biasanya fulanun yatruku ala babi fulan. Ada seorang lelaki dia yatruku, dia ketuk pintu rumah seseorang. So bila datang perkataan yatruku, maka ia membawa maksud kebiasaannya perkataan taraka, tariq ni datang pada waktu malam, iaitu benda-benda yang berjalan pada waktu malam, orang ke apa-apa yang berjalan pada waktu malam, semuanya disebut sebagai at-tariq. Okey, so apa dia tariq yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan dekat ayat ni? Okey, surah ini dikenali dengan nama surah At-Tariq, dan nama yang ditulis dalam mushaf-mushaf tak ada nama lain dah melainkan nama At-Tariq. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita sebutkan apabila kita bercerita tentang surah Al-Buruj, nama surah ini dikenali pada zaman Nabi SAW dan pada alsinah para sahabat, pada perbualan para sahabat, pada zaman para sahabat dengan nama surah As-Sama. Dan kita dah sebutkan bagaimana ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anh bahawa Nabi SAW membaca pada solat Isya dengan surah As-Sama. Dan ada riwayat yang mengatakan Nabi amara bi an yuqra'a fi al-Isya al-akhirah, pada solat Isya dengan As-Samawat, surah As-Samawat. Maksud As-Sama dekat sini adalah surah As-Samawat, iaitu surah dua As-Sama yang duduk bersebelahan antara satu sama lain, iaitu Was-Sama'i Dzatil Buruj dan Was-Sama'i Wat-Tariq. Okey. So sunnah Nabi SAW, Nabi baca pada solat Isya dengan Al-Buruj dan At-Tariq. Begitu juga ada satu lagi riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW bukan hanya baca pada waktu Isya sahaja, tapi Nabi juga baca surah ini pada waktu Zuhur dan Asar. Waktu Zuhur dan Asar, maka rakaat pertama Nabi baca dengan Was-Sama'i Dzatil Buruj, dan rakaat kedua Nabi baca dengan Was-Sama'i Wat-Tariq. Okey. Surah At-Tariq, surah yang ke-86 dan ayat ada 17 ayat. Okey. Ada satu perbezaan qiraat, nanti kita akan tengok dekat dalam tu ada bacaan qiraat. Okey, surah ini dia tak ada fadilat khusus yang datang berkenaan dengan surah ini. Cukup kita sebut, cukup fadilat dia Nabi SAW baca dalam 4 solat. Dalam 3 solat. Zuhur, Asar dan Isya. Nabi SAW baca surah Al-Buruj dan At-Tariq. So dan antara kelebihan surah At-Tariq ni, kita baca dia sendiri pun tak apa, dalam surah dalam solat Zuhur, Asar ataupun Isya, dan yang lebih baik adalah kita sertakan sekalikan dengan surah Al-Buruj. Walau bagaimanapun tidak ada fadilat-fadilat khusus yang datang berkenaan dengan surah At-Tariq, walaupun banyak riwayat-riwayat yang datang tentang kelebihan surah At-Tariq. Siapa yang baca surah At-Tariq dapat pahala bi'adadi nujumis sama', sebanyak bilangan dekat bintang di langit. So berapa banyak bintang di langit, dan setiap kali kita baca surah At-Tariq kita dapat pahala sebanyak bintang di langit. Oh, ni hebat. So kalau kita jumpa hadis-hadis riwayat tentang kelebihan sesuatu amal, perbuatan, dan kita nampak benda tu melampau sangat, terlalu melampau, baca surah At-Tariq dapat pahala sebanyak bintang di langit yang kita tak tahu berapa banyak bintang di langit. So benda yang melampau sangat ni, awal-awal kita kata ni kebiasaannya dia ke arah palsu. Dia kebiasaannya ke arah palsu. Walau bagaimanapun kita tengok jugalah, takut-takut tiba-tiba hadis sahih kita kata palsu, dia jadi masalah juga. So kita reka hadis palsu pun berdosa, kita nafikan hadis daripada Nabi SAW pun akan buat orang jadi hilang satu sunnah daripada masyarakat.
Lalu apabila surah At-Tariq, nama dia At-Tariq dan dikenali dengan apa pada zaman para sahabat dengan surah As-Sama. Sebab turunnya surah At-Tariq. Surah At-Tariq ni adalah antara surah-surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu apa sebab turunnya surah At-Tariq? Maka tidak ada sebab yang jelas kenapa datang surah At-Tariq. Walau bagaimanapun, bila kita bercerita tentang sebab turun, dan sebab turun ni tidak ada kaitan dengan syarak, tidak ada kaitan dengan hukum syarak, tak ada kaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan syariat, mana-mana hukum wajib ke haram ke, tak ada kaitan, maka cerita kita boleh cerita. Lalu antara cerita yang datang tentang sebab turunnya surah ini, cerita ni dibawa oleh Al-Wahidi. Al-Wahidi dia ada satu kitab nama dia Asbabun Nuzul, dan dia ada tafsir juga. Al-Wahidi pun ada tafsir Al-Wahidi. Okey, lalu Al-Wahidi ni antara benda yang dia ceritakan adalah sebab turunnya surah At-Tariq ni adalah kerana satu hari Nabi SAW duduk pandang ke arah langit. Okey, dan kemudiannya datang bapa saudara Nabi SAW tanya pada Rasulullah SAW, apa yang kamu pandang? Lalu Nabi SAW kata, aku tengah tengok langit. Lalu Abu Talib pun duduk tengok langit dengan Nabi SAW. Ni tengok dia punya skrip pun macam filem filem orang tengah luah perasaan, tengah sedih luah perasaan, skrip filem dia. Sebab apa? Cerita ni tak ada sanad. Kita nak cari sanad paling kurang pun sampailah pada tabi'in ke, sampai pada sahabat ke, tapi tak sampai. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bila dia takkib riwayat ni yang dibawa datang Al-Kashaf Az-Zamakhsyari, bila dia bawa riwayat ni, dan Ibnu Hajar dia takkib hadis-hadis dalam dia menilai semula hadis-hadis yang dibawa oleh Zamakhsyari dalam tafsir dia Al-Kashaf. Dan Al-Kashaf ni Zamakhsyari dia banyak kutip daripada Ats-Tsa'labi. Ats-Tsa'labi seorang mufassir yang ada kitab Al-Kashf wal Bayan. Al-Kashf wal Bayan ni kitab yang sangat, tafsir yang sangat bagus untuk bahasa Arab. Siapa yang nak menguasai bahasa Arab, pergi pada Al-Kashf wal Bayan. Kita akan tengok asal perkataan yang kadang-kadang kita tak tahu mana datang asal perkataan ni. Tapi kita tengok dalam Al-Kashf wal Bayan, maka banyak. Dan Zamakhsyari ni dia adalah seorang ahli lughah, seorang pakar bahasa. So bila dia pakar bahasa, dia akan cari orang-orang yang hebat dalam bahasa. Lalu dia jumpa seorang Ats-Tsa'labi. Lalu dalam tafsir dia banyak kutip daripada Ats-Tsa'labi. Lalu antara yang dikutip daripada Ats-Tsa'labi adalah cerita sebab turunnya surah At-Tariq. Walau bagaimanapun Ats-Tsa'labi tak bawa riwayat, Al-Wahidi tak bawa riwayat, dan Zamakhsyari pun tak bawa riwayat. Maksudnya kita tak tahu punca cerita ni daripada mana. Tak ada sanad. Okey, so cerita dia yang banyak tersebar. Sebab apa para mufassir dibawa cerita ni juga, walaupun tak ada sanad tapi bawa. Sebab kita kata cerita adalah cerita sama macam kita bila menceritakan, contohlah kita ceritakan peristiwa yang berlaku sekarang. Pada tahun ni berlaku COVID-19, pada tahun ni berlaku sejarah banyak sejarah yang berlaku pada tahun ni. Kita menulis, lalu 10 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, orang datang buka cerita kita punya buku cerita tentang peristiwa sejarah. So kita yang cerita peristiwa sejarah ni, kadang-kadang peristiwa sejarah tu dia berlaku 10 tahun. Macam contoh tahun 1985 kereta nasional pertama dilancarkan. Kita tak hidup lagi zaman tu. Macam saya tak lahir lagi, 86 saya lahir. So 85 kereta nasional dah lahir dulu sebelum kita. Tapi kita tahu kereta nasional lahir 85. Lalu apabila dah berlalu 50 tahun, 100 tahun lepas kehidupan kita, orang baca diary kita. Antara sejarah yang ditulis adalah kereta nasional tahun 85. Lalu orang pun cari mana sumber dia, sanad dia bersambung kat siapa yang boleh dia kata bahawa kereta nasional ni muncul pada tahun 85. Okey, so tak jumpa. Bila tak jumpa, kita boleh terima ke tak cerita tu? So sebab tu kita kata, kalau cerita-cerita berkenaan dengan sejarah yang tak ada kaitan dengan yang tak ada kaitan dengan akidah, yang tak ada kaitan dengan syariah, maka kita boleh terima cerita tersebut walaupun kita tak jumpa riwayat, walaupun kita tak jumpa sanad. Sebab apa? Sebab dia cerita, dan kadang-kadang cerita ni orang tulis tentang peristiwa yang benar-benar berlaku. Tapi walau bagaimanapun, apabila dia terkait dengan sesuatu yang berkaitan syariat ataupun akidah, maka kita tak boleh, melainkan untuk kita tengok mesti ada sanad yang
betul dan tepat sampai kepada Nabi SAW ataupun sampai kepada punca sumber kepada cerita tersebut. Macam yang tersebar sekarang ni lah, yang banyak bercerita dalam dalam Facebook tentang murtadnya seorang sahabat yang bernama Ubaidullah ibn Jahsh, iaitu suami pertama kepada Ummu Habibah, isteri Nabi SAW. Lalu cerita ni diceritakan, dan walaupun ada cerita yang orang main cerita je, ada yang cerita bawa datang riwayat, dan riwayat-riwayat ni orang tak kisah lemah ke tak lemah ke, orang bawa datang cerita. Lalu kita kata kalau cerita ni tak berkaitan dengan syariat, mungkin kita boleh terima. Tapi cerita berkenaan dengan Ubaidillah bin Jahsh, dia melibatkan seorang marwah, seorang Muslim. Kita tengah nak keluarkan seorang Muslim tu daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak boleh nak keluarkan seorang Muslim daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya khabar angin ataupun cerita semata-mata. Maka kita perlu tengok pada riwayat dia. Riwayat dia ni okey ke tak okey ke. So bila kita tengok riwayat dia semua adalah riwayat-riwayat yang dia punya lemah, dia terlalu lemah. So kita tak boleh nak terima. Lalu apa yang lebih jelas, macam cerita Ubaidillah bin Jahsh, maka Ubaidillah mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam tu juga cerita yang datang tentang sebab turunnya surah At-Tariq. Lalu Nabi SAW duduk dengan Abu Talib pada satu malam, lalu tengok dekat langit, tengok cantiknya langit, dan tiba-tiba lalulah tahib bintang ataupun bintang atau tahib bintang, tapi satu cahaya yang lalu di langit. Dan cahaya ini menyebabkan langit ni dia daripada gelap menjadi terang. Cahaya. Yalah, cahaya bulan pun datang cahaya, teranglah langit. So cahaya ni menyebabkan dengan lalu dengan lajunya bintang tu ataupun tahib bintang tu, maka langit jadi cerah. Lalu terkejut Abu Talib. Abu Talib terkejut. Lalu Abu Talib tanya pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah ini?" Ini pun satu lagi antara sebab kita tolak cerita ni. Abu Talib lagi tua daripada Nabi SAW, lagi pakar tentang benda-benda yang berlaku. Dia lagi banyak makan garam daripada Nabi SAW. So tiba-tiba dia pergi tanya pada Nabi SAW yang lagi muda daripada dia, dan tanya tentang apa? Tentang apa yang berlaku dekat langit. Tapi mungkin juga kerana mungkin Abu Talib percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, lalu dia pun tanya pada Nabi SAW. Walau bagaimanapun, cerita ni cerita. Apabila Abu Talib nampak benda tu, lalu Abu Talib tanya pada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, apakah ini?" Lalu Nabi SAW kata, "Najmun rumiya bihi." Yang tengah bergerak tu adalah satu bintang, yang mana bintang tu telah dicampakkan. Ada satu kuasa yang mencampakkannya, dan sudah tentulah yang menggerakkan bintang ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu Abu Talib kerana kagumnya dia dengan peristiwa yang terjadi ni, lalu nak bagi lekat benda tu dalam diri dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah At-Tariq. Ini cerita dia lah. Cerita dia, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah At-Tariq untuk tarik perhatian Abu Talib yang sedang kagum dengan peristiwa yang berlaku dekat langit. Walau bagaimanapun cerita ni tak ada sanad. Dan bila cerita tak ada sanad, maka kita dalam kita bercerita hari tu, cerita tentang Al-Buruj dan At-Tariq, maka kita kata kalau cerita-cerita yang kita tak tahu dia punya sebab turun dia, maka sebab turunnya adalah kerana untuk menggembirakan hati Nabi SAW. Tasliyah, untuk gembirakan hati Nabi, untuk kembalikan semangat Nabi SAW, agar Nabi sentiasa tahu Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan Nabi, agar Nabi SAW walaupun berdepan dengan macam-macam dugaan, walaupun berdepan dengan kadang-kadang down, tapi Nabi boleh kembalikan semangat Nabi SAW. Okey. Baik, lalu Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan was-sama, dengan langit. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit sama seperti Allah Ta'ala bersumpah dalam surah Al-Buruj. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Walau bagaimanapun, bukan hanya langit tu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebutkan, tapi was-sama'i wat-tariq. Sebab kalau kita tengok langit, memang kita tahu langit ni benda yang agung, benda yang hebat. Tapi apa yang menyebabkan dia hebat ialah apabila
ada macam ketika mana Allah Ta'ala sebut dalam surah sama idzatil buruj. Allah Ta'ala buruj maksud dia matahari, bulan, pergerakan matahari, bulan, bintang-bintang. Dan dalam surah At-Tariq Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang benda yang kamu tengok dekat langit, ada benda yang nama dia At-Tariq, benda yang lalu dekat langit. Okey. Dan kenapa kita kata At-Tariq ni benda yang lalu pada waktu malam? Okey, kerana kalau tengok waktu siang, kalau kita tengok kat langit, benda yang lalu kat langit kita nampak. Katalah ada bintang ke tengah berjalan dekat langit, matahari tengah berjalan dekat langit, bulan tengah berjalan dekat langit, kita tak nampak. Bintang tengah tahik, bintang tengah lalu pun kita tak nampak. Tapi apabila tiba waktu malam, maka semua pergerakan yang berlaku dekat langit kita boleh nampak. Maksudnya benda yang kita nampak dengan pandangan mata kasar kita, bulan, pergerakan dia daripada bulan mengambang jadi bulan bulan sabit, bintang bergerak daripada sana ke sini, tahik bintang kita boleh nampak. Lalu kerana tu kita kata At-Tariq adalah benda yang berjalan pada waktu malam. Sebab hanya pada waktu malam lah kita boleh nampak benda ni bergerak dekat langit. Okey. Kemudian bila mana Allah Ta'ala tanya was-sama'i wat-tariq, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan At-Tariq. At-Tariq ni dekat sini maksud dia adalah semua benda yang berjalan di waktu malam. Okey. Lalu bila kita sebut Allah Ta'ala bila bersumpah, Allah Ta'ala bersumpah dengan benda yang hebat. Lalu takkan semua benda yang berjalan waktu malam ni semua benda hebat? Kadang-kadang kita pun berjalan pada waktu malam. Kadang-kadang ada binatang-binatang yang hidup pada waktu malam. Ada benda-benda yang tak baik berjalan pada waktu malam. Bahkan banyak benda-benda yang tak baik datang pada waktu malam. Macam kita pernah sebut bagaimana Allah Ta'ala turunkan penyakit pada waktu malam. So, takkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bersumpah dengan semua benda yang berjalan pada waktu malam? Lalu bila ada persoalan pada kita, Allah Ta'ala bagi jawapan. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Adakah kamu tahu apa itu At-Tariq? Allah Ta'ala tanya pada Nabi SAW. Okey, nak tunjukkan kepada kita bahawa nak memahami Al-Quranul Karim bukan hanya takat perlu menjadi orang Arab, tapi perlu faham apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Kerana orang Arab pun sebahagian tak faham ataupun tak tahu makna At-Tariq. So Allah Ta'ala kata wa ma adraka mat-tariq, al-qari'ah, mal-qari'ah. Walaupun Allah Ta'ala sedang khitab, sedang bercakap dengan orang Arab, Al-Quran ni turun pada orang Arab, tapi Allah Ta'ala tetap tanya, kamu tahu ke tariq tu apa? Kamu tahu ke al-qari'ah tu apa? Allah Ta'ala tanya. Okey, al-haqqatu mal-haqqah, kamu tahu tak al-haqqah tu apa? So nak bagi tahu pada kita bahawa walaupun kita tahu bahasa Arab, tapi itu tak bermakna kita boleh faham Al-Quranul Karim. Sebab bahasa Al-Quranul Karim nak terjemah dia ataupun nak tafsirkan dia, maka dia memerlukan satu ilmu khas, pengetahuan khas dalam bahasa Arab, yang mana pengetahuan ni kita ambil daripada Nabi SAW, bukan hanya sekadar bahasa Arab. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya, wa ma adraka mat-tariq, adakah kamu tahu apa itu tariq? Lalu Allah Ta'ala kata an-najmu ats-tsaqib. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut at-tariq yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala maksudkan adalah an-najm. Apa dia an-najm? Najmun maksud dia star, bintang. Okey, bintang. Walau bagaimanapun bintang tu sendiri dah cantik, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu ada benda yang lebih mengkagumkan ataupun mengagumkan kita daripada bintang-bintang ini, iaitu bintang-bintang yang ats-tsaqib. Apa dia an-najmu ats-tsaqib? Bintang-bintang bila kita tengok dekat langit, bintang-bintang ni dia bergerak ke dia statik? Bintang-bintang ni dia statik. Mana-mana bintang pun kita tengok dia akan statik dengan pandangan mata kasar kita. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu ada bintang-bintang yang tsaqib, ai yang berjalan. Ada bintang-bintang yang kita boleh nampak dia berjalan, dan kita sendiri namakan bintang-bintang yang boleh berjalan ini sebagai tahik bintang, meteor. Kita namakan dia sebagai meteor. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu antara kehebatan dan kecantikan benda yang kamu boleh tengok dekat langit adalah ats-tsaqib, an-najmu ats-tsaqib, iaitu tahik-tahik bintang dan meteor-meteor yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan
dekat langit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan as-sama', dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan at-tariq. Untuk apa? Untuk Allah Taala bagi tahu. Allah Taala bila nak sampaikan sesuatu yang penting, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mulakan dengan sumpah. Sama macam kita. Kita kalau kita nak tekankan pada orang, kita kata, okey, saya bercakap benar. Itu satu kenyataan. Betul, saya bercakap benar. Itu penegasan. Tetapi sumpah saya cakap benar. Nampak dia punya tahap tinggi dia. So orang yang dengar, kalau dia kata saya bercakap benar, statement biasa, betul saya cakap benar, kita akan bagi sedikit perhatian. Tapi bila dia kata sumpah saya cakap benar, ataupun demi Allah saya cakap benar, lalu dekat situ baru kita bagi sepenuh perhatian pada dia. Oh, dia sampai bersumpah ni, maksudnya dia sedang menceritakan satu benda yang besar. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bila bersumpah, maka kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan satu benda yang penting kepada manusia. Lalu apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam ayat ni, kita boleh baca in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan ada sebahagian qurra, pembaca Al-Quran, dia baca dengan riwayat Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani baca dengan in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Jadi in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Beza dia lamma dan lama. Apa beza lamma dan lama? In kullu nafsin, Allah Ta'ala kata semua jiwa, semua benda yang ada jiwa, yang hidup, yang bernyawa, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dia boleh berfikir, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata lamma 'alaiha hafiz, maksud dia illa 'alaiha hafiz. Allah Ta'ala kata tidak ada jiwa yang ada dekat dunia ni melainkan illa, kecuali melainkan 'alaiha hafiz. Ada hafiz, penjaganya. Okey, penjaga jiwa tersebut. Manusia ada yang mengurus tadbirkan urusan manusia. Tumbuhan ada yang jaga dan mengurus tadbirkan urusan tumbuhan. Haiwan ada yang mengurus tadbirkan urusan haiwan. Alam ini secara keseluruhannya, bumi ini ada yang hafiz, ada yang menjaga urus dan mengurus tadbirkan urusannya. Ada pun yang membaca in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, maka lama dekat situ adalah jawab kepada syarat. In kullu nafsin, tidak ada suatu perkara pun, maksud dia sama, cuma dia dalam bahasa Arab dia panggil jawab kepada syarat in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Maksudnya semua jiwa pasti akan ada. So benda yang sama, cuma cara penyampaian tu yang berbeza. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Semua benda dekat dunia ni, maka pasti di sana ada akan yang menjaga dia, yang mengurus tadbirkannya. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tujukan ayat ni kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada wujudnya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah hafiz. Allah Taala yang jaga semua-semua manusia, haiwan, tumbuhan, alam ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengurus tadbirkan semua perkara ini. Okey. Dan Allah Taala cerita benda ni untuk apa? Allah Taala cerita kehebatan dia dulu sebab nak bagi tahu kepada manusia nanti ada orang yang mengingkari kemampuan Allah Ta'ala untuk bangkitkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala cerita dulu kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bagi tahu kemudiannya, setakat nak hidupkan kamu ni no problem. Sebab Allah Ta'ala uruskan manusia yang berbilion-bilion, alam yang banyak pokok dan haiwan dalam dia, semua Allah Ta'ala boleh uruskan. Setakat nak hidupkan balik satu dengan sekaligus semua manusia, itu benda senang. Sebab manusia yang hidup sekarang dengan berbilion-bilion ni, semua buat aktiviti yang berlainan, tapi Allah Ta'ala boleh urus dan tadbir benda tu. So setakat nak bangkitkan semua sekali-sekali je pada hari kiamat nanti, itu benda yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, di samping Allah Ta'ala buktikan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala guna satu lagi uslub,
satu lagi cara untuk bagi tahu pada manusia, kamu ni jangan bandingkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala itu Tuhan yang berkuasa, yang memiliki segala-galanya, yang menguruskan kehidupan kamu. Tapi kamu ni, kamu siapa? Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, falyanzuril insanu mimma khuliq. Sebelum manusia ni nak betah Allah Ta'ala, nak bangkang kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pergi cermin diri dulu. Pergi cermin diri. Kamu ni siapa? Allah Ta'ala kata, falyanzuril insanu mimma khuliq. Tengoklah diri kamu ni, kamu diciptakan daripada apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengok, Allah Taala sebut dekat sini dengan dua cara faham. Satu, untuk bagi tahu kamu ni tak layak untuk mengingkari benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan satu lagi Allah Taala nak bagi tahu, wahai manusia, dengar ni, aku nak ceritakan kepada kamu daripada mana kamu diciptakan. Okey, sebab apa? Sebab apa, katalah kita berjumpa dengan seorang saintis. Lalu saintis ni kata, okey, kereta ni aku yang cipta sebenarnya. So kereta ni keluaran proton. So kita pun tahu proton yang buat kereta ni semua proton. Tapi tiba-tiba kita jumpa seorang saintis, dia dakwa dialah yang buat benda ni. Lalu kita pun nak percaya ke tak nak percaya? Kita nak percaya tak nak percaya? Saintis ni kata, kamu nak tahu kereta ni, dia punya punca kuasa dia adalah dekat sini. Kereta ni kelemahan dia dekat sini. So apabila dia dapat terangkan dengan secara detailnya sumber tenaga kereta ni, kelemahan kereta ni dekat mana, so kita sedikit sebanyak kita percaya pada, oh hebat. Tambah lagi kalau dia cerita benda yang tak ada orang tahu, proton pun tak tahu tentang benda tu. Kalau dia cerita tentang satu fakta pada benda yang dia cipta tu, yang tak ada orang lain tahu melainkan dia je. Dia kata, mungkin dia kata, kalau kamu tekan dekat benda ni, kereta ni akan meletup. Proton pun tak tahu, sampai terkejut. So nak kata macam tu. So bila dia dapat membuktikan bahawa dia tahu selok belok tentang benda yang dia cipta, maka kita pun percaya cakap dia. Kita kata, oh, saintis ni lah yang reka, sebab dia boleh tahu detail benda yang orang lain tak tahu. Okay. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak bagi tahu bahawa nak kembalikan manusia daripada kematian ni senang je. Dan Allah Ta'ala cerita proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, tengoklah manusia daripada apa dia diciptakan. Allah Ta'ala nak bagi tahu, aku cipta kamu, aku boleh bangkit kamu. Khuliqa mimma dafiq. Allah Ta'ala sebut manusia ini diciptakan daripada daripada air yang dafiq. Apa dia dafiq? Air ni dia mencurah-curah. Dafiq isim fa'il. Okey, isim fa'il. Isim fa'il ni maksud dia buat perbuatan tu sendiri. Maksudnya kalau kita kata isim fa'il ni dia datang atas bunyi fa'il. Okey, tengok. Fa'il. Okey, macam katib. Katib penulis. Maksud dia sendiri buat benda tu. Dia yang sedang menulis. Qari, qara'a baca, qari yang membaca. Dia sendiri sedang baca. Okey. So ma'in dafiq, air yang dafiq, yang mencurah-curah. So persoalan dia, siapa pernah tengok air yang mencurahkan diri dia sendiri? Air yang curahkan diri dia sendiri. Tak pernah. Tapi Allah Ta'ala cerita kat sini ada air yang dafiq, dia mencurah-curah. Dia maksud dia mencurahkan diri dia sendiri. Okey. So nak bagi tahu bahawa dalam bahasa Arab ada satu fa'il ataupun fa'il, kita panggil fa'il maknawi. Fa'il maknawi yang membawa maksud walaupun dia sendiri dia sendiri buat, tapi sebenarnya dia ada yang buatkan untuk dia. Kalau Allah Ta'ala kata kat sini khuliqa mimma dafiq, dia diciptakan daripada air yang mencurah-curah. Lalu kita tahu bahawa yang mencurahkan air itu adalah satu kuasa lain, sama ada manusia, sama ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada madfuq, maksud dia dekat sini, air yang dicurahkan. Okey, macam kalau kita kata apa lagi, kita kata farihat, tak boleh. Kalau saya tak jumpa contoh, nak bawa datang fi'il maknawi ni. Fi'il maknawi maksudnya kita nampak seolah-olah dia yang buat, tapi sebenarnya mustahil untuk dia buat. Air mana boleh dicurahkan diri dia sendiri. Kita letak dalam cawan, dia kan stay dalam cawan. Melainkan kalau kita yang curahkan dia.
Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala dekat sini sebut khuliqa mim ma'in dafiq, manusia diciptakan daripada air yang mencurah-curah. Okey, maksudnya air itu keluar dengan banyak. Air keluar dengan banyak. So air apa yang keluar dengan banyak? Kita pun tahu manusia diciptakan daripada nutfah, daripada air mani, dan air mani ini Allah Taala dah sebut. Tengok, ini antara khazanah ilmiah yang ada, i'jaz ilmi yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa air mani ada pada lelaki dan perempuan. Nanti kita akan tengok. Dan air mani ini dia keluar sekali dengan banyak. Okey, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Lalu Allah Taala kata air ni dia keluar dengan banyak dan dia keluar min baini sulb. As-sulb adalah benda yang menyebabkan sesuatu tu jadi kukuh. Okey, salib. Okey, antara benda yang hampir dengan sulb adalah salib. Okey, kenapa salib tu dinamakan salib? Okey, kerana bila kita letak orang dekat situ untuk disalibkan, benda tu tak pernah bengkok ke apa. Kita buatlah apa saja kat orang tu. Kita tembak dia dengan panah ke, tembak dengan pistol ke, kita paku dia, benda tu tetap tak berubah. Dia stay kuat. So benda yang kuat ni yang menyebabkan orang yang diikat kat situ tak jatuh, tak sengit kiri dan kanan. So sulb maksud dia kuat. Okey, pada badan manusia, apa yang orang tengok menyebabkan badan manusia ni hebat, kukuh, kuat? Apabila manusia boleh berdiri. Dan apa yang menyebabkan manusia boleh berdiri? Tulang belakang dia. Okey, tulang belakang manusia menyebabkan manusia boleh berdiri. So bila kalau katalah belakang dia tak kuat, dia bengkok ke depan, orang tahu dia lemah. Okey, macam contoh kita tengok orang yang dah berusia, ada sebahagian daripada mereka yang berjalan dengan bertongkat. So kita tahu dia dah tak kuat. Sebab belakang dia dah tak kuat. Macam tu juga orang yang duduk atas kursi roda, belakang dia dah tak kuat, dah tak boleh nak support badan dia. So kita tahu dia dah tak kuat. So as-sulb maksud dia adalah benda yang menjadikan manusia ni boleh berdiri dengan boleh nampak hebat. So itulah as-sulb, tulang belakang. Wat taraib, apa dia at-taraib? At-taraib ini adalah mawdi'u al-qiladah. Qiladah ni rantai. So mawdi'u qiladah, rantai ni biasanya dia punya orang, walaupun rantai tu kita pakai, tapi orang bila tengok rantai, orang tak tengok benda yang letak dekat leher ni, tapi orang tengok dia punya ni kalung tu, benda yang kat hujung tu kan. So itulah al-qiladah. Okey, al-qiladah ni biasa jatuh dekat sini, dekat tengah-tengah ni. Okey. So at-taraib maksud dia adalah mawdi'u qiladah, tempat jatuhnya kalung tu. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sedang bagi tahu kat kita satu perkara. Air mani manusia, lelaki dan perempuan, puncanya adalah di antara tulang belakang dan dada. So kita pun pelik. Sebab apa? Sebab kalau kita belajar tingkatan 3, kita dah belajar kan sistem peranakan. So kita belajar sistem peranakan. Air mani keluar kat mana? Air mani dirembeskan dekat mana? Dekat mana punca dia? Lalu bagi lelaki ada tempat dia, bagi perempuan ada tempat dia, tapi semuanya bawah daripada pusat. Kita tak pernah dengar pun air mani keluar daripada atas, daripada pusat. So tapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita bahawa punca air mani adalah daripada bainas sulbi wat taraib. So benda ni siapa yang tahu? So berapa ramai yang kaji tentang manusia? Daripada zaman Nabi SAW sampai ke hari ini, berapa ramai yang kaji tentang manusia, dan semua mereka berakhir dengan punca air mani adalah pada kawasan yang bawah daripada pusat. Lelaki ada punca dia, perempuan ada punca dia. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu air mani daripada antara sulb dengan taraib. Maksudnya dekat tengah-tengah, dekat dada ni. Okey, lalu macam mana? Sains kata lain, tapi Al-Quran kata lain. Sebab ada orang dia terlalu mengagungkan sains, lalu dia kata sains ada kajian, kita belah manusia, kita buat segala macam eksperimen pada manusia. Kenapa kita nak tolak sains lalu kita terima Al-Quran? Dan Al-Quran ni, kalau kita kata bagi orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, ia adalah teori. Kenapa kita nak percaya teori ni dan kita tak percaya benda yang dah buat kajian, eksperimen? Sebab orang-orang yang nak menjadikan satu benda tu fakta, orang sains kan, nak jadikan satu benda tu fakta, maka dia perlu hipotesis dulu, kemudian kena buat eksperimen, dan kalau eksperimen tu berjaya, barulah dia jadi satu fakta. Okey, fakta sains. So bila dah jadi fakta sains, maka mereka akan pegang dengan benda tu. Lalu fakta sains mengatakan air mani ni daripada khasiyah.
daripada bola-bola kat bawah tu kan. So bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh sebut air mani tu datang daripada dada? Okey, lalu ada pengkaji-pengkaji Islam, doktor-doktor Islam, saintis-saintis Islam yang mengkaji, yang akhirnya mereka mendapati bahawa punca kepada rembesan dekat bawah tu adalah urat ataupun saraf. Dan saraf ni permulaan dia adalah dekat bahagian dada. Sebab tu kita tak pelik kalau kita nak mukaddimah untuk bagi lelaki atau perempuan, suami isteri yang dah nak bersama, dan kita nak bagi ada keluar air mani, maka antara tempat untuk kita mengaktifkan dia adalah sentuhan dekat dada. Sebab apa? Kerana ahli sains mendapati bahawa punca ataupun saraf sebenar tempat keluarnya air mani manusia adalah dekat dada. Okey, mimma indafiq. Lalu Allah Taala cerita benda yang bukan semua saintis tahu, bukan semua doktor tahu, tapi Allah Taala bagi tahu. Dan bila dikaji, maka didapati bahawa Allah Taala cakap benda yang betul dan tepat. Maka kita tahu bahawa yang turunkan Al-Quran ini, yang ceritakan fakta-fakta dalam Al-Quran ini adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Nampak? Itu kehebatan. Dan itu ijaz ilmi yang kita nak bawa keluar. Okay? Ijaz ilmi bila kita bercerita tentang mukjizat sains dalam Al-Quran, itu dia. Sebab kita nak buktikan bahawa Allah Ta'ala yang bawa datang ni, dan kita nak berimanlah pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala cerita benda-benda yang orang lain semua tak tahu. Okay? Khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Lepas Allah Ta'ala dah bagi tahu hujah dia, dan kita selalu sebut Allah Ta'ala bila nak suruh kita beriman, Allah Ta'ala suruh kita pakai akal juga. Ada orang kata agama ni tak pakai akal. Lalu dia kata kenapa dia tak nak terima agama? Kerana agama tak pakai akal. Lalu kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, Allah Ta'ala suruh bila datangkan Al-Quran, maka pertama sekali kita kena terima. Tapi pada masa yang sama Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk istidlal, untuk mencari bukti. Bila mana Allah Ta'ala kata kul huwallahu ahad, Allah tu satu, lalu Allah Ta'ala suruh kita terima, ya terima. Pada masa yang sama Allah Ta'ala bagi hujah. Kenapa Allah Ta'ala satu? Sebab lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada lebih daripada dua Tuhan, nescaya akan binasalah alam ni. Akal pun boleh terima. Kalau ada dua ketua dalam satu kampung, maka takkan jadi urusan manusia. Dan dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Allah Ta'ala kata kalaulah Tuhan tu ada banyak, dua atau tiga, maka setiap Tuhan tu dia akan buktikan bahawa dialah Tuhan yang terbaik. So bila dia nak buktikan Tuhan yang terbaik, maka cacah merebalah benda yang berlaku dekat alam ni. La wala ala ba'dhum ala ba'd. Tuhan A kata aku lagi baik daripada korang semua. Tuhan B kata oh no, aku lagi baik. So apa jadi kat alam ni? So Allah Ta'ala bawa datang istidlal untuk gerak akal kita untuk berfikir. Lalu bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala mampu untuk buat benda yang kamu nampak tak logik, lalu kita kata macam mana Allah Ta'ala boleh buat? Lalu Allah Ta'ala buktikan, kamu Allah Ta'ala cipta, bukti dia adalah ada khalaya, ada saraf dekat badan kamu yang kamu tak tahu apa fungsi dia. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu apa fungsi dia. Tengok. Lalu bila Allah Ta'ala dah cerita macam tu, akal manusia yang bersih, yang boleh berfikir dengan logik, dia akan terima. Yang cerita benda ni adalah yang menciptakan kita, sebab orang lain tak tahu, dia sahaja yang tahu. So kita akan terus beriman kepada dia, dan kita akan percaya apa yang dia cakap. Lepas Allah Ta'ala dah buktikan, baru Allah Ta'ala bagi tahu innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Ta'ala kata innahu, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ala raj'ihi, untuk kembalikan manusia ni. Ha yang pertama tu balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ha yang kedua balik kepada manusia. Okey. Persoalan dia, ha ni dalam bahasa Arab dipanggil kata ganti diri. Kata ganti diri ni kalau kita balik raj'ihi ha tu balik kepada manusia, kita tak pelik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah tunjuk pada ayat atas tu, falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Okey, Allah Ta'ala dah sebut tentang insan. Lalu kalau kata ganti diri tu balik kepada dia, yakni manusia, kita faham sebab manusia dah disebutkan dalam ayat ni. Tapi innahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So
kata ganti diri Allah Subhanahu Wa Taala ni balik pada siapa? Sebab kita ayat daripada 1 sampai ayat 7 ni tak ada pun sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu macam mana kita boleh kata innahu ala raj'ihi laqadir? Allah Subhanahu Wa Taala ala raj'ihi, mengembalikan manusia, laqadir. Lalu kita kata kita dapat daripada keseluruhan konteks cerita. Keseluruhan konteks cerita. Seperti mana kita sebut macam ni. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Huwa ni balik kepada siapa? Okey, huwa balik kepada siapa? Huwa ni dia boleh balik kepada an-nutqu. Sebab apa? Allah Taala sebut sebelum tu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan kebanyakan mufassir semua kata huwa yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertuturan Nabi, apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wahyu Allah Taala. Tapi pada masa yang sama, huwa ini juga balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana kita dapat konteks cerita? Allah Taala sedang cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala kata in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, nampak? Lalu innahu, Allah Subhanahu wa taala kata, daripada mana kita dapat ha tu balik pada Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala raj'ihi, untuk kembalikan manusia lepas kematian, nak balik-balik jadi manusia yang hidup, laqadir. Allah Taala kata Allah sangat mampu. Okey? Yauma tublas sarair, dan manusia akan dikembalikan pada hari yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tublas sarair. Tubla, apa dia tubla? Al-bala, yakni al-ikhtibar, imtihan, ujian. Bala yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan pada kita di dunia ni adalah ujian untuk tahu keimanan kita. Tapi pada sampai hari akhirat nanti ada ujian juga untuk tahu apa? As-sarair, apa yang disembunyikan manusia. Sebab Allah Ta'ala bila nak hukum, Allah Ta'ala dekat dunia ni, Allah Ta'ala ajar kita, Islam ajar kita nak hukum dengan zahir. Kita tengok orang ni buat baik, kita tak kata, oh dia ni nak riak. Macam mana kita tahu dia riak ke, dia tak ikhlas ke? Kita bukan boleh tengok benda yang tersembunyi. So kita nak nilai dia, kita nilai dengan zahir. Lalu kalau ada orang yang tak pakai tudung, kita kata orang ni, dia kesempurnaan Islam dia kurang. So tak ada orang boleh jawab, jangan tengok dekat luaran, tengok hati mau bersih. Hati mau bersih, babe. Dia kata. So, kita macam mana kita nak tengok hati dia? Kita tak boleh nampak. So, kalau kita nak nilai dia, kita kena nilai dengan zahir dia. Zahir dia tak pakai tudung, kita kata kamu tak taat perintah Allah Ta'ala. Itu je. Jangan suruh kita tengok hati, kita tak boleh nak tengok. Lalu pada hari akhirat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak membuktikan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum Allah Ta'ala nak hukum manusia, orang ni baik ke, orang ni jahat ke, ada benda yang zahir, perbuatan zahir. Bila dia mencuri itu perbuatan zahir, bila dia solat itu perbuatan zahir. Tapi ada perbuatan-perbuatan batin yang tersembunyi. Bila dia ada keraguan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang mana nampak dia ni ragu ke tak ragu pada Allah Ta'ala? Tak nampak, dan kita tak boleh tak boleh nak tanya pun. Kita hanya hukum dengan zahir je. Okay, so ada benda-benda yang tersembunyi. Ada orang munafik kan, banyak benda dia sembunyikan yang tak nampak. Dia menzahirkan Islam, tapi dalam hati dia banyak permusuhan kepada Islam. Tak redha dengan Nabi SAW, tak redha dengan apa yang Al-Quran tentukan. So pada semasa di dunia kita tak boleh nak nampak benda tu. Tetapi pada hari akhirat, Allah Ta'ala kata yauma tublas sarair. Pada waktu tu Allah Ta'ala akan uji manusia, bagi peperiksaan kepada manusia untuk tahu apa yang disembunyikan dalam hati dia. Adakah dia betul-betul ada mahabbah pada Allah Ta'ala? Dia duk cerita, aku sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sayang pada Allah Ta'ala, kita cinta pada Nabi SAW. So betul ke kamu sayang pada Allah Ta'ala? Betul ke kamu cinta pada Nabi SAW? Betul ke kamu buat semua ni ikhlas kerana Allah Ta'ala? Pada hari tersebutlah tublas sarair. Semua yang disembunyikan oleh hati manusia akan keluar daripada exam yang Allah Ta'ala buat tu. Maka keluarlah semua benda-benda yang disembunyikan oleh manusia. Dan bila dah terkeluar, maka dekat situ baru boleh berlaku penilaian, baik atau buruk, untuk benda-benda yang zahir. Itu kamalul adl. Itu kesempurnaan keadilan. Sebab tu dekat dunia,
apabila hakim-hakim dia nak buat keputusan, dia kena buat walaupun dia tahu, walaupun dalam hati dia kata kecenderungan, dia kata orang ni salah ni, orang ni memang patut kena hukum lebih ni, tapi dia hanya boleh berhukum dengan benda zahir, dengan bukti yang ada, dengan hujah-hujah yang diberikan. Itu dia boleh hukum. Dia tak boleh hukum dengan benda-benda yang dia tak nampak. Okay, so itu keadilan. Okay. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Lalu Allah Ta'ala kata, bila dah dikeluarkan benda-benda yang tersembunyi, dan ada benda-benda tersembunyi ni yang menyebabkan manusia daripada beriman menjadi tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada seorang yang sempurna imannya jadi naqis iman dia, maka Allah Ta'ala kata pada waktu tu, fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada waktu tu tak ada kekuatan yang dapat bantu dia, tak ada nasir, tak ada pembantu yang dapat bantu dia. Sebab tu kita nak jadi seorang Muslim yang sebenar, yang sempurna Islam kita, yang sempurna iman kita. Kita bukan hanya jaga ibadah-ibadah yang zahir, kita ada ibadah-ibadah batin yang kita kena jaga. Okay, bila kita sebut batin ni bukan bermakna kita kena bersuluk, duduk sorang-sorang, tak. Ada ibadah-ibadah yang kita tak nampak tapi kita buat. Apa dia? Sabar, syukur, redha, apa lagi? Tawaduk. So tawaduk tu macam mana kita nak tengok tawaduk? Kita tak nampak. Kadang ada orang pakai apa kereta mewah, tapi Allah Ta'ala jadikan dia antara orang yang tawaduk. Mahabbah, cinta pada Allah Ta'ala. Boleh kita tengok orang, kita menilai secara zahir, ya, tengok orang yang selalu pergi masjid, yang selalu pakaian dia pakaian yang melambangkan dia seorang beragama, kita pun kata orang ni orang yang sangat sayang dan cinta pada Allah Ta'ala. Tapi betul ke? Nah, so sambil kita jaga zahir kita jaga penampilan kita depan manusia, penilaian manusia pada kita, maka jangan lupa penilaian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nilai Nabi SAW kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tengok apa dalam hati manusia. Taqwa, redha, sabar, syukur, benda yang orang tak nampak, itu Allah Ta'ala tengok dengan kita. Okay. Dan kalau kita gagal dekat situ, Allah Ta'ala kata, fama lahu min quwwatin wala nasir. Tak ada orang yang boleh bantu kita, tak ada orang yang kuwah, tak ada kekuatan yang boleh bantu kita, dan tak ada siapa yang boleh nasir, menolong kita. Okay. Was-sama'i dzatir raja'. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala teruskan bersumpah tadi, was-sama'i wat-tariq, dan kemudian Allah Ta'ala kata was-sama'i dzatir raja'. Allah Ta'ala bersumpah lagi dengan langit, tapi dengan apa yang ada dekat langit, dzatir raja'. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan apa yang dia bagi kembali pada manusia, ataupun benda yang berulang-ulang kali dia buat. Apa yang langit bagi pada manusia? Lalu bila kita kata apa yang datang daripada langit, yang datang daripada langit adalah air, hujan. Walaupun dari segi saintifiknya hujan ni datang daripada awan, tapi bila kita kata hujan datang daripada langit lah, kan, air yang turun daripada langit adalah hujan. Lalu Allah Ta'ala bersumpah dengan satu benda yang hebat yang datang daripada langit, iaitu hujan. Hebatnya hujan ni, ada hujan yang renyah-renyah yang kita suka, seronok, kita nak mandi pun senang. Tapi ada hujan yang lebat dan ada hujan yang menyebabkan banjir. Lalu Allah Ta'ala kata turunnya air daripada langit tu adalah satu kehebatan yang ada pada langit. Lalu Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan apa yang diturunkan daripada langit, iaitu al-arzaq, rezeki-rezeki manusia, iaitu hujan. Sebab apa hujan ni punca rezeki manusia? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah Ta'ala kata semua benda boleh jadi hidup dengan air. Manusia dia perlu air untuk hidup, haiwan perlu air untuk hidup, tumbuhan perlu air untuk hidup. Kalau air hilang, apa jadi? Semua mati. Binatang mati, tumbuhan mati, manusia pun mati. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu bahawa hebatnya langit, dia bagi rezeki hanya dengan air. Okey. Wal ardi dzatis sada', dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi yang dzatis sada'. Sada' yakni ada tumbuh-tumbuhan yang keluar daripada bumi, an-nabat, yang keluar daripada perut bumi. Allah Ta'ala bersumpah. Kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi je, kita tak nampak. Yalah, bumi tu kita tahu hebat, tapi kita tak nampak apa benda yang ada kat bumi ni. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu tumbuh-tumbuhan yang keluar daripada bumi, maka itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Innahu laqaulun fasl. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu benda yang berlaku pada hari kiamat ni, raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir.
Semua ni kata Allah Ta'ala, innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya semua yang Allah Ta'ala sebutkan itu sudah dipastikan, sudah diputuskan. Okey. Sebab apa? Fasal ni apa? Fasal ni adalah putus. Sebab tu fasal maksud dia kelas. Kelas kan. So dalam sekolah kita ada kelas-kelas. Dan kelas-kelas ni dia tak bersambung antara satu sama lain. Dia berpisah. Okey. Dan apabila kita nak pisahkan sesuatu, maka kita letakkan penghalang. Okey. Dan proses meletakkan penghalang tu seolah-olah kita memberi kata putus. Kata putus. So nampak dia punya kaitan ni. Macam mana kaitan dengan fasal, dengan kelas, apa boleh jadi tiba-tiba jadi kata pemutus. Okey. Innahu laqaulun fasl. Lalu Allah Taala kata, ini kata putus yang Allah Taala bagi, maka benda yang Allah Taala cerita ni dia tak akan berubah. Sampai bila-bila tak akan berubah. Peristiwa yang berlaku dekat akhirat yang Allah Taala cerita dalam Al-Quran, dia tak akan melibatkan nasikh dan mansukh. Dia tak akan ada hari ni Allah Taala cerita lain, esok apa Allah Taala bawa cerita lain, tak ada. Itu cerita laqaulun fasl. Dan Allah Taala sebut wama huwa bil hazl. Dan benda yang Allah Ta'ala cerita ni bukan benda-benda yang main-main. Benda-benda yang dibuat gurau. Sebab kadang-kadang ada orang Arab, bila dia dengar benda ni, dia main-mainkan Nabi SAW. Cakap pada Nabi, kalau tulang dah pecah, macam mana nak sambungkan balik? Orang yang meletup kena bom, macam mana dia nak balik? Yang kena bakar dengan api sampai dah tak ada apa kesan pun dekat badan dia. Yang jadi ramat, yang jadi debu, yang jadi abu, kan kena bakar kan? Jadi abu. So, ada orang mempermain-mainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata wama huwa bil hazl. Benda yang akan jadi pada kamu ni janganlah buat gurau, sebab benda ni adalah benda yang pasti akan jadi pada kamu. Okey. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Orang-orang kafir dia cuba cari helah untuk tidak beriman pada Allah Taala, untuk tidak beriman kepada hari kiamat. Wa akidu kaida. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala nak perancangan yang lain. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu manusia, bila Allah Taala dah bagi tahu Allah nak sekian, dia rasa diri dia lagi pandai daripada Allah Taala. Sebab kita ialah kalau kita ada kemampuan lebih daripada orang lain, so kita rasa bangga dengan diri kita. Kita pun rasa kenapalah aku perlu pada orang lain. Orang yang ada akal yang hebat, lalu orang kata pada dia IQ kau pandai lah, so dia rasa dia perlu kepada idea orang lain. Biasanya dia tak perlu, sebab IQ dia orang dah kata ni IQ yang genius, hebat. Okey, orang kata dia punya kemahiran dia tidak ada tolok banding, lalu dia rasa kagum dengan kemahiran dia, dengan kemampuan diri dia. Okey. So sesama manusia tak ada masalah. Hatta sama manusia pun kalau ada takabur pun Allah Taala tak suka. Okey, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Taala kata Allah nak kamu beriman pada Allah Taala, itu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kamu beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kamu jadi macam tu, Allah rancang kamu untuk jadi macam tu. Tapi tiba-tiba ada orang yakiduna kaida. Dia cuba buat perancangan diri dia sendiri, tak nak beriman pada Allah Taala, tak nak beriman pada hari akhirat, tak nak taat pada perintah Allah Taala, duk langgar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akidu kaida. Allah Taala kata, buatlah perancangan kamu, tapi perancangan aku yang akan jadi. Lalu Allah Taala kata pada akhir ayat ni, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Dan orang-orang yang buat perancangan selain Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingkar, tak nak ikut perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Taala panggil mereka kafir. Kamu orang yang kafir, tak nak dengar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta, perintah Allah Taala tak nak dengar, larangan Allah Taala buat, lalu Allah Taala panggil mereka kafir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan bahawa perancangan Allah Subhanahu Wa Taala ini terhebat. Okey. Kalau kita main chess contohnya. Kita gerak satu, orang gerak satu, okey, katalah dengan satu pergerakannya habis, hancur. Kita boleh hancurkan dengan satu pergerakannya. So orang kata kita hebat. Tapi kalau kita ada perancangan, kita kata saya boleh kalahkan awak dengan 15 kali gerakan. Nampak? Dia punya cara lain sikit. Okey. Dengan 15 kali gerakan saya boleh kalahkan awak. So kita pun main-main 15 kali kalah. Okey. So kita kata hebat orang ni. Dia boleh fikir masa depan. Dia boleh tahu tentang apa yang akan jadi pada akan datang. Lalu Allah Taala kata famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah Taala kata kafir ni dia akan binasa. Allah Taala akan azab dia pada hari kiamat. Tapi Allah Taala bagi can, nak bagi dia bergerak dulu. Gerakkan buah catur kamu. Tak apa, gerakkan. Lalu Allah Taala kata bila sampai masa dia,
Allah Ta'ala akan binasakan kamu dengan kebinasaan yang teramat sangat. Apabila dia rasa dia sedang menang, dia rasa dia ada kemampuan nak checkmate dah, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala hancurkan dia dengan sekali je. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah Ta'ala bagi can kepada orang-orang zalim. Allah Ta'ala bagi chance supaya mereka insaf, supaya mereka bertaubat. Tapi jarang orang-orang yang orang-orang yang zalim, yang kufur pada Allah Ta'ala, sebab kekufuran tu sendiri adalah kerana takabur, kerana hasad, dengki. So benda-benda yang melibatkan hati, selagi hati dia tak bersih, selagi itulah dia akan tetap dalam keadaan macam tu, tempoh lama mana pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Sebab tu antara sebab-sebab manusia ni boleh berubah hati dia adalah apabila ditimpa musibah. Hati dia tengah membara, tiba-tiba datang air, musibah datang, lalu reda hati dia. Waktu tu hati dia mula menangis, merayu pada Allah Ta'ala, insaf balik, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila datang musibah. Tapi selagi mana tak datang musibah, selagi itulah dia tetap dengan keadaan diri dia. Lalu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala nak tunjukkan pada orang kafir ni bahawa perancangan Allah Ta'ala lagi hebat. Lalu Allah Ta'ala biar, jalan, kamu jalankan buah catur kamu. Tapi kemudiannya ketika mana orang kafir ni dia rasa dia selamat, ketika rasa dia hampir menang, lalu Allah Ta'ala binasakan mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Dan Allah Ta'ala kata amhilhum ruwaidan. Sedikit-sedikit Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil daripada orang kafir ni. Lalu kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan kepada kita, pertamanya akan ada hari kebangkitan pada hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila menceritakan tentang sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala buktikan dulu kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu disembah, kenapa kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu didengar. Allah Ta'ala berjaya buktikan dalam Al-Quranul Karim. Lalu kita tak ada pilihan bila kita tengok. Sebab tu kita kata siapa-siapa yang baca Al-Quran dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka, maka dia akan terus beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah datangkan fakta-fakta yang tak boleh nak disangkal oleh manusia. Hujah yang Allah Ta'ala kata pada manusia adalah hujjatun dahidah, yang boleh dipatahkan, boleh dikalahkan. Tapi hujah Allah Subhanahu Wa Ta'ala hujah yang kuat dan mantap, yang mana bila kita dengar sepatutnya kita bertambah iman kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu kita cukup pada takat tu dulu hari ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu perkongsian kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.